tinggi boleh membantu atau menyebabkan kerugian. Sila pertimbangkan sama ada berdagang online sesuai untuk anda dengan mengambil kira pengalaman, objektif laporan dan kemampuan kewangan. Ada kemungkinan anda boleh hilang sebahagian atau keseluruhan pembuat asal, oleh itu jangan gunakan modal daripada wang yang anda tidak sanggup rugi. Anda seharusnya mengetahui risiko berkaitan dagangan online dan mendapatkan pandangan daripada penasihat kewangan bebas sekiranya anda mempunyai sebarang kemusykilan. Nama saya Zulkifli Abdul Razak, panggil Zul saja, seorang pelabur sepenuh masa dan dalam dunia dagangan sedapat lebih dari 20 tahun. Okey, kita lihat apa yang sedang berlaku dalam pasaran semasa perhatian pasaran dalam Economic Calendar untuk malam ni sebentar lagi. Kita baru saja ada minute meeting untuk ECB sebentar tadi, di mana ECB menegaskan bahawa polisi yang longgar setakat ini masih lagi diperlukan. Ekonomi masih lagi dalam fasa pemulihan. Tetapi inflasi akan menjadi satu tumpuan utama dalam penetapan polisi ECB yang yang ke depan lah. Itu yang dinyatakan dalam minute meeting ECB sebentar lagi. Tak ada banyak perubahan. Sebentar lagi 8.30 kita akan ada data untuk US, bagi data data mingguan dia untuk initial jobless claim, untuk data pekerjaan ni lah. Ini semua akan memberikan tanggapan kepada data NFP pada malam esok. Jadi kita ada data ADP semalam yang menunjukkan bahawa sektor pekerjaan US adalah lebih positif untuk September berbanding dengan bulan sebelumnya. Jadi itu yang kita ada setakat ini. Jadi secara besarnya sentimen pasaran adalah lebih positif. Saya sedang mematikan kepada pergerakan untuk AUD JPY. AUD JPY hampir melangkaui high dekat sini. Tetapi kalau dia break, itu cuma masih lagi B, sehinggalah dia break high dekat sini. Jadi sekiranya dia break high kat situ, itu masih lagi dalam korektif punya structure. Ini masih lagi dalam korektif structure kalau dia break di atas daripada ini. Jadi saya sedang matikan kepada AUD JPY, sebabnya kalau AUD JPY break high dekat sini, itu bermakna AUD US dollar juga akan break high yang sama, hampir break high kat sini. Jadi kalau itu berlaku, itu bermakna kita masih lagi dalam wave 2. Saya akan extendkan satu dekat sini sekiranya itu berlaku. Tak ada mengubah apa-apa kepada pasaran, tak ada any structure changes, tak ada perubahan daripada sudut structure. Kita masih lagi menjangka terdapat kekuatan US dollar. Biarpun ini break, mungkin kita akan ada pembetulan US dollar yang lebih besar sedikit. Maksudnya untuk dollar index ni ada kemungkinan kita sedang melihat kepada correction kepada ini. Ini adalah 1 dan kita sedang melihat kepada 2. Itu maksud dia lah. Kalau AUD JPY tadi break ke atas, dan anda akan melihat kepada korektif yang lebih besar untuk US dollar di sini macam ni. Itu maksud dia. Okey. Jadi itu yang sedang kita lihat lah kalau itu berlaku. Setakat ini tak ada nothing change. Nothing change. AUD US dollar hampir, AUD JPY pun hampir. We could be looking at bigger correction untuk US dollar ke bawah. Sekiranya itu berlaku. Jadi kita lihat dekat indeks, US dollar tak mempengaruhi apa yang berlaku dekat indeks. Tak. Dia mengikut. Dia tak mempengaruhi. Kalau yen, yes, mempengaruhi apa yang berlaku dekat indeks. Jadi sekiranya US dollar membuat pergerakan yang lebih besar, dan itu bermakna dekat indeks pun akan membuat yang lebih sideways. Maksudnya ini akan masih lagi berada dalam correction. Ini akan buat correction macam ni. Kalau itu tadi berlaku lah. Ini masih lagi dalam range, dalam fasa korektif dia. Ada kemungkinan ini adalah A, B, macam ni. Ini adalah flat. A, B, 1, 2, 3, 4 dan 5. Itu maksud saya. Sekiranya dekat AUD JPY tadi break ke atas, sekiranya AUD US dollar break ke atas, saya akan tandakan indeks seperti ini. Dalam fasa korektif.
Jadi sekiranya itu berlaku, itu bermakna indeks-indeks lain pun sama. Setakat ini saya tak ada perubahan daripada apa yang kita lukis sebelum ni. AUD/JPY break ke atas, ini akan buat flat. Ini akan buat apa? 3, 3, 1, 2, 3, 4 dan 5. Sekiranya AUD US dollar ataupun AUD JPY break ke atas. Maksudnya satu lagi lekuk ke bawah dan ke atas untuk indeks sebelum dia meneruskan pergerakan ke bawah. Setakat ini jadi itu apapun apa yang berlaku kat sini tak penting bagi saya. Yang penting kalau dia jatuh ke bawah, saya nak cari untuk long di sini. Kalau dia break ke atas, kalau dia break ke atas, lagi bagus. Dan kita akan cari peluang apabila ini berlaku. 1, 2, 3, 4 dan 5. Break dan 1, 2, 3 kita akan cari untuk long. Kalau itu berlaku. Pada waktu ini tak interested. Kita ada Nasdaq yang dah sampai kat kawasan 100% equal leg dia, dah sampai dekat kawasan support dia, in other words. Ini dah sampai kat kawasan support dia. Dan setakat ini, bounce dia ini bounce dia masih lekat dekat 50% of third leg. Maksudnya yang X kepada ini masih berada dalam kawasan itu. Jadi tak ada, no action needed, tak ada apa-apa. Kalau dia ke bawah, maybe anda boleh cari untuk long daripada bawah dia. Kalau anda dah long, stay long. Jangan tutup. Zul kata nak ke bawah, aku tutup. Jangan. Ini tak perlu berlaku. Dia boleh terus ke atas. Cumanya untuk set up, saya akan cari kalau dia ke bawah. Bukan dekat sini. Tapi bukan untuk Nasdaq. Lebih kepada US 30 dan juga mungkin kepada US 500. Ini tak perlu berlaku. Tak perlu dia berlaku. Cumanya kalau dia berlaku, kita cari long. Okay? Don't get kenapa masih lukis ke bawah, kenapa masih lukis ke atas, sebab Fibonacci extension dia ke bawah. Itu je sebab dia. Jadi kalau Nasdaq tadi, Nasdaq ni break high di sini, saya dah tak lukis ke bawah. Biarpun yang ini semua ada incomplete sequence ke bawah, masih ada sequence ke bawah sebab ini break low, saya akan habiskan dan kita terangkit di sini. Tu maksudnya. Jadi kita lepas entry lah, itu saja. Okey, bukan semua lekuk tu kita nak trade. Okey. Itu adalah untuk 3 equity utama, 3 indeks utama dekat US. Sama juga jangkaan untuk DAX, kita masih lagi ada support dia di bawah ini. So sekiranya dia ke bawah ni, anda mungkin boleh cari long daripada bawah tu. Antara US 30, US 500 dan DAX 40 ni. DAX 40 dah nama dia, bukan DAX 30. Nikkei tak ke mana. Ini adalah setakat ini adalah 1, 2, 3, 4 dan 5 dalam minute. Ni adalah masih dalam yang ni. Dan kita ada yang lebih kecil di sini, 1, 2. Kalau AUD JPY tadi break ke atas, dan kita masih dalam B. Ni yang lebih detail dia lah. Okay, kalau AUD US dollar break ke atas, saya letakkan yang lebih detail. Okey, ni 1, 2 ke bawah. Kalau AUD US dollar break ke atas, AUD JPY break ke atas, dan kita masih dalam 2 ni ataupun kita dalam B ini. Kita akan jadikan sini flat. A, B dan C. Okey, kalau itu break ke atas. Okey, setakat ini itu rupa dia. UK 100 ini dah break, ini boleh habis ataupun one more high. Kalau AUD US dollar break ke atas, ini boleh naik ke atas. GU jatuh ke bawah, ini boleh naik ke atas. Ini boleh habis kat sini. Anda tak trade kecil-kecil macam ni, jangan. 5 minit pun jangan trade yang tu. Sideway market.
IBEX break ke atas, kita dalam 5 wave, 1, 2, 3, 4, one more high. Satu lagi high di sini. Itu adalah untuk itu adalah untuk IBEX. Jadi ada apa-apa soalan untuk indeks? Indeks saya cuma cari kalau dia turun ke bawah. Kalau dia nak ke atas, tunggu dia break higher high, then baru saya cari. Lain daripada tu, saya tak interested. Dia masih lagi dalam fasa pembetulan. Jadi, structure yang kita ada adalah 3 wave structure yang bawah ini. Preferably, saya lebih prefer kalau dia ke atas sikit. Then kita akan ada 100% yang ngam-ngam dengan yang besar. Kalau dia kat sini. Ke atas sikit. Barulah cantik kan. Okey, ada soalan untuk indeks? Kita sedang menyaksikan pembetulan dekat indeks. Kenapa kita masih kata ke bawah? Tengok, pergerakan indeks ni tidak disertai oleh trend ataupun oleh pergerakan dengan momentum dalam yen pair euro JPY. Tak ada GBP JPY pengsan, tak ada apa-apa, sideway ke atas, dia tak ada trend. Yang ada maybe ada boleh katakan, oh ini trend bang, ini satu. Kalau ini ke atas, ini cuma buka structure this one. A, B. Ingat kita ada truncat, kita yang ini kita truncatkan sebelum ni 3 wave ini. Kita katakan bahawa dia habis B tak sampai 100 dekat sini 61.8. Jadi maksudnya dia boleh lagi pergi ke atas sikit. So tak ada apa-apa. Nothing. Itu cuma B. Biarpun dia break. Itu bukannya disebabkan oleh kelemahan yen, itu lebih disebabkan, anda nampak kan, AUD US dollar nak break kan. US dollar punya kelemahan. Itu sebab dia. Jadi kalau break pun bukan yen, itu adalah US dollar. Kalau kita kata yen punya kelemahan, USD JPY kat sini kena naik. Kan? Ini tak ada. So itu lebih kepada fungsi US dollar, bukannya yen punya kelemahan. Tak ada. Tak ada. Indeks naik tapi yen pair tak ke mana. CAD JPY pun tak ke mana. Apa pun tak ke mana kan. Dalam pasaran kewangan dia panggil market tidur. Dolar dijangka membuat last leg dia untuk habiskan 2 ni. Ini mungkin adalah 3. Kalau dia ke atas terus, kalau dia tak sampai 100% kat sini, kalau sini tak sampai 100%, saya akan lukis dia sebagai 4. Dan kita akan letakkan ini sebagai diagonal. Sebagai diagonal. Kalau dia tak break kalau dia tak lengkapkan. Semasa saya lukis macam ni. Itu adalah untuk dolar indeks. Sama juga, maksudnya untuk euro US dollar ni, either ini adalah 4. Kalau dia terus jatuh, saya akan lukis dia sebagai 4 kat sini. Dan ke bawah sebelum satu lagi kelemahan US dollar. Kalau dia ke atas, lengkapkan 100%, lengkapkan this leg, lengkapkan 100%, itu adalah wave 2. Okey, itu adalah untuk euro US dollar. GBP lain. GBP structure ini definitely dah habis. Ini definitely dah habis. Ini tak sama dengan structure ini. Jadi maksudnya kita dah ada di sini 1, 2 dan kita tengah buat 3, 4, 5. Definitely structure itulah kat situ. Ini dalam minut. Okey, ni adalah untuk apa tu? Ini adalah untuk GBP US dollar. Sekejap alang-alang kita update teruskan. Terus updatekan macam ni.
Okey, itulah untuk GBP US dollar. AUD US dollar, AUD JPY, jadi sekiranya break, AUD JPY akan break. Sekiranya itu berlaku, kita mungkin akan ada sedikit lagi ke atas untuk indeks sebelum dia meneruskan pergerakan ke bawah. Kalau ini break, ini adalah wave 2. Tadi saya dah terangkan. Itulah untuk AUD US dollar. Jadi tak ada apa-apa. Setakat ini kita jangkakan dia tak break. Setakat ini. Tak ada AUD JPY break, kita break kan. Kalau AUD JPY tak break, itu tak break kan. Sebabnya, tengok. Kita tahu AUD US dollar, NZD US dollar lebih kurang kan. Ini masih jauh space dia untuk dia break. Masih jauh space dia. Jadi kalau dia turun ke bawah pun, ini adalah kenapa kita prepare yang 1, 2, 3, 4, 5 tadi. Ini adalah benda ni. 2, 3, 4 dan 5 dalam yang merah tadi. Kalau dia turun terus kat situ, dan ini adalah benda ni. Jadi dolar indeks, kalau itu berlaku macam tu, dolar indeks akan jadi macam ni. Ini 3, ini 4 dan satu lagi high. Kalau dia sampai 100%, dan dekat NZD US dollar ni, kalau dia sampai 100%, dekat sini akan buat macam ni. Ini adalah 1, ini adalah wave 2 dan 3, 4 dan 5 dalam yang biru. Saya mula kongsikan pasal time. Anda kena faham pergerakan tu dalam time frame apa. Anda sedang tengok dia betulkan time frame berapa. Itu maksud saya dengan color-color ni. Apa yang anda nampak benda-benda ni. Itu ambil masa. Saya akan terangkan dalam sesi kita harian maksud benda-benda ni. Kita sedang cover pasal structure. Kedua, dalam minggu depan kita akan mula cerita pasal momentum. Dan sekali lagi, bila kita cerita pasal dinamik, saya akan ceritakan pasal benda ni. Anda sedang lihat correction kepada time frame berapa. Itu maksud dia. Itu kenapa saya buang buat. Whether dia pada waktu ini, ini yang kita tandakan dalam dolar indeks tadi. Di mana kita lihat 100%. Nampak macam mana anda nak kenal macam mana anda nak kenal connector. Nampak connector yang kita pilih. Kenapa kita jangka besar sikit. Kalau dia tak sampai 100%, itu adalah 4 ni. Ingat 4 adalah shallow. Biasanya dia adalah truncated. Tu maksud dia. Boleh? Siapa semua senyap tengah makan? Okey, itu yang saya maksudkan. Dan kita ada ini. Kalau dia sampai 100%, dan kita sedang melihat correction dalam fractal yang lebih besar. Kalau dia truncate, itu wave 4. Kalau terus jatuh, tak sampai 100%. Lain daripada tu, GBP US dollar, wave 2, NZD, UCAD, tak ada apa-apa. UCAD, kalau kita ada AUD JPY yang break ke bawah, then kita akan ada ini. Di mana X kita akan kat sini lagi. X kita ke bawah lagi. Itu berfikir mengenai nak ubah signboard dia. Macam mana kita nak ubah berdasarkan konsep fractal. Itu dia. Yang invalidation apa semua ni. Distribution system dia, macam mana kita decide dia break time frame berapa, ini pergerakan time frame berapa. Itu berdasarkan correlation, dan kita gunakan signboard ni untuk nak tandakan kita sedang melihat dia break time frame daily, itu yang merah, weekly, itu yang biru, ataupun kepada yang lebih kecil lah, kepada 5 minit, 15 minit, tu maksud dia. Okey, itu adalah untuk UCAD. ZN tak ada apa-apa, nothing.
Ini masih dalam sideway. Dia boleh habis 2 kat sini. Dia boleh, kalau ini 2 habis kat sini dan kita ke bawah, kalau ini terus ke bawah, dan indeks akan naik ke atas. Dan indeks akan lebih naik ke atas. Kalau ada nampak ZN ni macam ni, dan indeks akan lengkapkan ke bawah seperti yang kita tandakan sekarang. Ya? Kalau anda nampak ZN ni ke atas macam ni, kita tandakan, dan gold akan bergerak ke atas dalam wave C seperti yang kita tandakan sekarang. Wave 2 sama. Boleh? Okey? Tu kaitan dia. Ada soalan untuk dollar pair? Jadi kita sedang mematikan pergerakan AUD US dollar. Kenapa kita tengok dia? Sebab dia yang dekat dengan level resistance. Dia yang paling dekat. Kejap. Saya tak nampak soalan ataupun memang tak ada soalan. Kejap ya. Saya refresh back. AUD, JPY dah reject. Terus reject kan. Sabar kan, sabar. Wassalam. Baru nampak. Allah, soalan banyak. Soalan Azim. Baru nampak soalan Azim. Kenapa data NFP penting? Simple. Data NFP tu data pekerjaan. Kalau ramai orang menganggur kat Malaysia, ekonomi Malaysia bagus ke tak? Lan. Simple. Tak payah tengok NFP, tengok Malaysia. Aisyah, Waalaikumsalam. Baru nampak soalan-soalan ni baru keluar, tengok ni. Saya tengah tengok muka saya sendiri. Baru kena refresh balik. Faham lah? Chat box problem, itulah. Saya duduk sorang-sorang ni tadi, tinggal tak ada orang tengok. Lan, dah cukup, dah keluar dah soalan. Kejap ya. Azim. Faham, tidak apa. Aisyah, faham kalau berlaku breakout kita ada deeper correction, masih tak mengubah. Unless dia break dalam fractal yang lebih besar. Then daily ke, then barulah dia. Okay. 5 kali keluar faham kalau berlaku breakout ni. Baru kata belum tentu jadi lagi. Sabar. Sorry Bang Zul. Ini kita punya ni bukan internet anda, kita punya website ni ada problem. Waalaikumsalam Kamarul. Lan, nampak soalan anda. Nampak soalan anda. Jadi kita perhatikanlah, apa pun anda tak trade dekat kawasan sini, anda tak trade kawasan sini. Dia boleh dia jadi, ingat ini kawasan B kat sini, ini adalah kita kata trunket. Dia turun 50%. Ni benda-benda yang berulang. Tengok benda ni. Sebab itu saya duk kata AUD JPY ni anda tak trade. Ni salah satu sebab dia. 100% daripada 3 yang ni adalah atas ni kan. Kita katakan dia trunket sebab benda-benda lain dah jatuh. Euro JPY jatuh, GJ jatuh, lain-lain jatuh. Jadi kita katakan dia habis kat sini ya. Okay. The thing is, anda tengok benda ni. Selepas dia test 50%, kaki ketiga ni, sebab tu 50% tu level yang penting. 50% level ini dia turun. Lepas tu dia reject. 50% ni tempat perang lah. Buyer dengan seller. Naik lagi ke tak? Naik lagi ke tak? Kau hutang aku last time. Ni hutang dia. Ni hutang dia. Hutang dia kat sini. Sebab itu anda tak trade yang ni. Ya? Anda tak trade untuk short yang ni. Jangan. Indeks tak jatuh bang? Tak. Technically, sini ada level hutang. Faham tak? Kalau nak trade, ada trade Euro JPY. Anda tak trade AUD JPY ni. Boleh? Ni sebab dia. Ni ada hutang. Kalau konsep order book dah tak payahlah cerita nak masuk dalam sangat. Tapi fahamkan bahawa kat sini berlaku truncation sebelum ni.
Mana saya tahu dia lagging ke tak lagging, kenapa? Kena tanya. Tak tahu kenapa dia lagging. Kita nampak technically dia ada benda ni. Technically, saya bercerita pasal technical dia, kita ada truncation. Jadi jaga-jaga kalau truncation, the moment dia test 50%, dia reject benda tu, dia mungkin akan completekan structure sebelum ini. Maksudnya, kita mungkin buka yang ini untuk dia. Kita mungkin buka structure ini. Dan habiskan structure ini. Habiskan structure. Bukan structure dalam ni. Structure besar ni. Faham? Ni, masalah chatbot kita ni berulang-ulang kali LAN punya AUD JPY dah reject. Dia tengah turun naik ke atas tu LAN. Tapi apa pun anda tak trade kat situ. Anda tak trade dia. Anda tak trade dia. Kalau yang ini lower low, kita trade. Ini tak lower low. Mana lower low? Low ini satu structure. Ini satu structure. Ini high, ini low. Tak ada. Anda tak trade benda ni. Kalau nak trade Euro JPY. Trade Euro JPY. Okay, ini lower low. Sini dah break. Kalau nak trade pun trade Euro JPY. Anda tak trade AUD JPY. Faham? Dia ada hutang. Ini ada hutang. Tu sebab dia. Jangan anda tak trade dia. Arahnya yes ke bawah, tapi anda tak trade dia. Secara teknikal dia tak kena. Dia truncate sebelum ni. Jadi dan dia test 50%. Anda nampak Santi. Ada tak Santi? Aisyah. Letakkan dalam nota. Kalau anda nampak next time dalam fasa korektif, dia tak lengkap 100%. Tak lengkap. Maksud saya structure ini. 100% tak lengkap. Okay, dia tak lengkap. Dan kita katakan dia truncate. Ni truncate 618, lepas tu dia turun. Anda tengok benda ni. Kalau dia tak lepas 50% ni, dia kat situ, dia lekat, lepas tu dia bounce daripada level tu, lazimnya dia akan lengkapkan. Kalau kita ambil, kenapa kita kata dia naik atas sikit, lebih lagi, sebab kalau kita ambil 100% yang 3 ni, dah ada. 100% dia melangkaui high ini kan. Betul tak? Jadi anda tak dapat guna structure dalam ni. Anda kena guna structure dalam ni. Ini. AUD JPY. Ke atas. Ini. Jadi anda kena ambil X ini ke atas. Tu kalau nak melukis proper lah. Itu melukis Elliott wave. Itu melukis Elliott wave. Kalau ikut cara lukis saya tak ambil cara lukis Elliott wave macam tu. Itu melukis Elliott wave. Kalau saya akan truncatekan lagi ni kat sini. Itu melukis Elliott wave tadi. Yang saya tunjukkan tadi melukis Elliott wave. Selagi dia tak break high kat sini, kita tak buat dulu. Dengan keep in mind, dia boleh buat benda tu. Saya akan truncatekan sekali lagi benda ni. Macam saya akan lukis dia macam ni. A, B dan C macam ni. Saya akan lukis macam tu dulu. Dia ada hutang. Itu cerita dia. Dia pernah truncate. Bila benda truncate, anda tengok 50%. Dia gagal break, itu selalu jadi. Tengoklah chart belakang-belakang benda tu. Selalu jadi. Kenapa? Tak tahu. Order book. Ada order tertinggal lah kot. Tapi setakat ini kita tak ubah.
sebabnya dia belum break. Jadi biarlah. Kalau AUD US dollar break, mana AUD US dollar? Ni pun sama, lekat, dia dua-dua lekat dekat situ. Nak naik tak nak naik, nak naik tak nak naik, segan kan, malu-malu kucing dia. Dia masih kat situ. Jadi mungkin LAN betul, AUD JPY dah reject. Mungkin, tapi dia tak ada reject pun. Sekejap kita tengok candlestick. Reject. Tak ada. Candle tak close lagi, tak dapat LAN. Mungkin dekat time frame kecil. Maybe tak ada pun rejection candle, tak ada. Dua ni makan tak? Kalau kita tengok CRS, maybe dua body ni ingaf, body dua ni ingaf, maybe saya tak guna CRS, tapi itu maybe. Aisyah, tengok Aisyah, Pian, masuk nota. Bukan macam kau, Pian, tulis kat dinding, conteng dinding. Sayang dinding rumah. Hari raya nanti nak cat lagi. Faham? Anda tak trade dia, high probability untuk dia break. Tapi setakat ini tak break, kita tak buat. Apa pun anda tak trade dia. Satu saya duk sebut AUD/JPY, dia tak break bawah, dia tak ada apa-apa. Kalau A ni break bawah, then tak ada cerita truncation tu kan. Tak ada cerita truncation. Ni truncate, tu bahaya. Kalau truncate tu, dia gagal break 50%, higher probability untuk dia break ke atas. Setakat ini tak, masih boleh ke bawah. Ini mungkin wave 2, rejection candle. Kalau anda guna CRS, biasanya, inilah tempat yang biasanya anda lihat engulfing. Artis seni. Yalah. Bagi mereka yang guna CRS, teknik CRS, tempat-tempat yang macam ni lah, bila berlaku dekat-dekat dengan ni, yang kat hujung anda melihat engulfing, pin bar, evening star, tempat-tempat macam ni lah. Anda melihat CRS, tempat-tempat macam ni. Lazimnya lah anda nak guna, kalau anda jenis yang menggunakan CRS. Okey. Dalam teknik 3711 saya tak pakai benda tu. Adakah benda tu betul atau salah? Kalau teknik pakai benda tu, betul lah dia. Dalam teknik ni tak pakai benda tu. Itu saja. Jadi kalau anda pakai dia, betul kepada anda, betul lah dia. Dalam saya cuma tunjukkan structure. Itu saja. Jadi kalau anda nak pakai teknik anda, LAN kata, sini boleh buy, boleh sell lah. Sini boleh sell. Anda tu, kalau anda guna CRS, anda tunggulah rejection dia tamat dulu. Maksudnya tunggu candle dia complete. Jangan masuk sekarang kalau anda guna CRS. Faham? Saya tak guna CRS. Dalam teknik inilah. CRS bagus tak? Bagus. Benda tu dari Jepun. Dan lepas tu dibawa ke West punya ni. Bagus CRS. Siapa kata tak bagus? Cumanya dalam sistem ini tak pakai. Itu saja. Kenapa tak pakai? Sebab saya tak pakai pun candlestick. Saya pakai bar chart. Senang nak lukis. Itu je. Tak dipengaruhi oleh color-color. Tapi sesuai untuk saya, sesuai untuk saya. Mungkin tak sesuai untuk anda. Jadi kalau anda nak pakai bersama dengan CRS, pakai. Itu saja sebab dia. Tak ada sebab lain. Okey. CAD JPY pun sama. Ini 5 wave. Dalam yang kecil anda akan nampak jelas. Ini 5 wave. 1, 2. Ini wave 3. Ini wave 4. Ini wave 5. So, either sini adalah A, B, C ke atas, ataupun ini dah habis. Sebagai A, B dan C. Time frame kecil ni memang struktur dia menarik sikit. Kalau time frame besar,
Cantik lawa je dia. Senang nak tengok kan. Okey, goal. Goal jaga-jaga sikit. It could finish ke bawah, tetapi disebabkan oleh ZN tadi, disebabkan oleh ZN ni kita masih lukis ke atas, dan goal kita masih lukis ke atas. Kalau anda nampak goal kat sini start pengsan macam ni, anda akan nampak ZN kat sini akan jatuh di sini. Dan itu adalah ini correlation dia. Aisyah, pian dengan conteng dinding. Aisyah, Aisyah PM saya jawab Aisyah. Okey, kalau anda nampak ZN di sini jatuh macam ni, anda nampak goal di sini jatuh macam ni, adakah itu disebabkan oleh ini saya nak tengok pemahaman anda, US dollar or JPY. Saya nak tengok pemahaman anda. Kalau ini jatuh, ZN jatuh, adakah pergerakan ini disebabkan oleh US dollar ataupun JPY? Tanda titik je kan? Tanda titik je. Kalau ada nampak gold break support di sini dan buat lower low, adakah dia disebabkan oleh US dollar atau JPY? Apa akan jadi USD JPY? Saya nak tengok pemahaman ni. Kalau ZN ni instrumen amat penting tau. Kalau ZN jatuh, gold jatuh, apa jadi kepada indeks FI? Come on, Aisyah. Gold jatuh, ZN jatuh, apa jadi kepada indeks? Apa jadi kepada indeks? Pergerakan itu bukannya disebabkan oleh US dollar. Pergerakan itu disebabkan oleh yen yang lemah. Indeks akan naik. AJ akan naik ke atas. Indeks naik. Tengok. Indeks naik. Jadi kalau indeks naik, US dollar ke ataupun yen? Oh, wave 3 terus. Sakit dada aku. Best student, Lan. Nanti kalau ada kertas exam, saya letak star atas tu, Lan. Letak star atas tu. Kita darjah 2 tu kan, ada star kat situ. Letak star kat atas, kat sebelah bucu sebelah kanan. Kalau ini berlaku, dan kalau itu berlaku, then yen pair akan naik, UJ akan naik, dan itu adalah wave 3 dalam sub-minute ataupun dalam time frame yang kecil untuk indeks. Ini akan naik ke atas lagi. Indeks meroket. Man, sabar Man. Dia dah roket kat sini Man, dia nak roket apa lagi? Sabar. Dia ni dah roket dah. Kalau dia roket naik terus, itu macam sebatang macam tu ha. Sabar. Sabar Man. Dia naik lah, tak adalah dia tak meroket, tapi dia naik. Dia naik. Kalau itu berlaku. Jadi kita setakat ini belum, ini masih correction ini. Dia nak naik ke tak? Ini masih correction ini. Kan? Dia tak break pun lagi. Kalau itu berlaku, dan kita kita dah ada ZN ni yang buat wave 3 ke bawah. 2 ni habis kat sini. Ni jadi wave 1, ini 2, 3 dalam 3.
Jadi kalau ZN jatuh 3 dalam 3, itu bermaksud price bond jatuh, yield naik, dekat indeks mungkin akan extend ke atas dan kita akan lihat US dollar sideways, yen lemah, indeks akan naik dalam wave 3, subwave kecil. Kalau saya sedang ceritakan apa yang jadi, setakat ini saya tak buat benda tu. Saya sedang tandakan macam ni. Okey? Itu adalah indeks dinamik dalamnya kecil. Itulah guna ZN ni. ZN ni penting tau. Jangan ZN ni salah satu. Saya selepas indeks saya tengok benda ni. Selepas indeks kan saya tengok benda ni. Selepas tu saya jeling UJ, saya jeling dollar index. Ni penting. Ini penting sebab dia berkaitan dengan kadar faedah, dengan sentimen. Ni penting. Kita tahu ini dia bergerak sama dengan UJ kan. Ni kalau jatuh, UJ naik. Ni. Mana? Ni. ZN kan? ZN. Okey, dan apa? USD JPY. Dia apa? Cermin. Dia cermin jadi kalau kita ada ZN jatuh, ZN ni jatuh macam ni, ini kan ke atas. Dia cermin inverse. Tak adalah satu-satu tapi structure dia lah. Kalau dia break structure, sebelah situ pun akan break structure. Dan itu adalah, nampak wave berapa? 1, 2 dan ini 3. Itu adalah indeks dinamik. Itulah indeks dinamik. Sebab yen pair akan buat wave 3. Saya tak nampak benda tu lagi lah. Tak ada lah. Belum lagi. Tak break pun lagi. Tapi jaga-jaga kita ada AJ ni. Lan kata tadi ke bawah. Saya percaya Lan. Ini nampak nak reject. Sebab itu saya tak ubah lukisan. Sebelum kita live tadi saya tahu Lan nak bagi tahu dia nak reject kan. Satu saya tak ubah lukisan dia Lan. Thank you. Tiba-tiba Lan. Faham Lan? Lan dapat star dekat atas exam ni. Tu maksud dia. Okey. Jadi perhatikan benda ni. Jadi dia tak ada baru satu candle, baru satu sebatang kan. Belumlah dia buat apa-apa. Kalau dia break ini, break dia, bukan break ini. Kalau break ini B. Kenapa ni kat sini? Kalau break bawah ni, ini B je. Tak ada apa-apa pun. Break bawah ni. Bukan break bawah B ni. Break bawah ni. Then barulah kita cerita pasal ZN, pasal indeks, pecut, yen pair naik ke atas. Jauh lagi. Okey. Minyak tengah bounce. Tak ada apa-apa. Minyak saya nak long ke daripada sini. Kita tunggu this bounce. Ni yang kita bincangkan petang tadi. Saya dah ubah lukisan dia. Tadi kita lukis AB dan ini trunket kan. So kalau dia break bawah W ni, kalau dia break bawah W, dia contoh dia naik macam ni. Kalau dia naik macam ni, kalau dia naik, lepas tu dia turun bawah balik, then saya akan tarik Fibo. 1, 2, kita akan enter dekat 100% tu nanti. Okey, ni mungkin besok pagi ke malam ni ke. Jadi saya tak dapat nak ni faham ada set up dekat sini. Sini kita ada set up dekat minyak. Kita ada 5 wave, 1, 2, 3
Kita ada 5 wave, kita ada motif wave lah yang breakout. Breakout daripada high kat sini. So, this pullback 2 kita akan trade. Okay, itu adalah untuk minyak. Copper tak ada apa-apa. Copper, nadai berita, tak ada cerita. Copper sideway. Saya tak tahu ramai peminat, ramai trade copper Copper, platinum, palladium, ramai tak trade kat sini. Berapa ramai kat sini, tak lama lagi kita akan ada instrumen palladium. Kalau ramai, saya lukis chart dia. Saya letakkan chart dia. Saya nak tengok berapa ramai yang trade palladium, platinum. Saya ada chart-chart tu, cuma saya tak kongsikan. Berapa ramai yang trade benda-benda tu. Berapa ramai kat sini trade platinum, palladium. Sebab tak lama lagi ada. Dia mahal tau. Dia mahal. Ni. Dia mahal. Dia instrumen mahal. Okay, palladium kan. Ni. Ada berapa ramai orang yang trade dia? Semua instrumen dia mahal, seriously. Dia lagi mahal daripada gold lah. Tengok harga dia. Dia lagi mahal daripada gold. Saya nampak soalan yang dalam Imran punya live semalam kan, orang tanya kan, kenapa tak ada dekat XM kita buat untuk 0.01 untuk indeks ya? Macam ni. 0.01 anda akan beli yang lot yang amat kecil dalam indeks. The thing is, risk dia sama je. Risk dia sama je. Sama juga macam trading palladium ni nanti kalau ramai yang trade, wush. Oh. Sabar Pian, sabar. Saya faham dia. Saya faham. Palladium ni ada nampak tak dia punya structure? Jelas kan? Palladium kan? Sama dengan gold. Ini sama dengan gold. Ini sama dengan gold. Structure semasa dia. Boleh? Kalau anda nak lukis palladium, anda ambil anda ambil gold punya chart, anda ikut dia punya, mana gold punya chart kita? Anda ambil gold punya chart ni, anda pergi time frame paling besar, weekly kita, dan anda tandakan sama, ikut yang sama. Boleh? Belajar lukis dia, Kamarul. Belajar lukis dia, macam yang saya lukis ni. Yang ni. Gold dengan palladium. Ni. Boleh? Jadi maksudnya untuk palladium dekat sini, kita sedang melihat mana? Okey, 1, mana paling bawah dia? 2, sini adalah 3, 4 dan 5. Okey, ni adalah palladium. Dan ini adalah A. A, ini B, dan anda sedang menjagakan C. Boleh? Sama dengan gold. Banyak jawapan, banyak. Mungkin tapi saya tak dapat nak bearish kepada komoditi sekarang ni, Kimi. Payah nak bearish komoditi ya. Ini kita adalah sama dengan gold, inilah 1 dan kita tengah tunggu wave 2. Ni macam ni lah. Nampak cara lukis dia?
Dan kita tengah tunggu wave 2. Boleh? Ya. Dia sama dengan ni. Jadi bila anda pergi ke time frame yang lebih kecil, anda dah mula nampak lekuk-lekuk dia. Masa tu baru kita haluskan. Masa tu baru kita haluskan. Kita tahu everything start moving daripada March kan? Faham tak Pian? Kita start move everything daripada March kan? Ni invalidation. Itu untuk palladium. Ini weekly chart. Dan ada pergi kecil-kecil lah. Nampak Kimi? Cara lukis dia. Lepas tu anda pergilah haluskan dia. Haluskan dia. Kalau ini break, then tunggu bawah. Tak ada ni. Anda letakkan 5, ini 3, ini 4, dan ini A. Anda tunggu besar sikit correction. Saya tak dapat letakkan palladium correction besar sangat. Sebabnya kalau palladium buat besar macam tu, gold akan buat besar macam tu. Ada siapa-siapa tak terfikir gold boleh tak sampai 1,300? Soalan saya. Kalau palladium buat 1, 2, 3 yang besar, gold dekat sini akan buat yang lagi besar. 1, 2, dan gold mungkin yang lebih besar macam ni, sini. Kawasan sini. Ni gold. Saya kalau dia buat macam ni, saya buy. Tapi the thing is, saya tak jangka gold sampai sini. Yes, big event disebabkan oleh COVID-19 tu. Nampak? Palladium? Lukislah dia yang kecil-kecil ni. Ini map dia. Simple dia lukis, tak ada mana susah. Ni 3. Saya letak di 3 macam ni. Okey, lepas tu lukislah, haluskan dia kecil-kecil. Jadi ini sebagai anda punya reset punya tempat. You know everything in the market March punya ni. March punya low. Betul. Kalau 1,500 gold tadi. Faham dia? Kalau gold 1,500. Wimun. Kali tak ada Wimun pergi. Okey, parti-partikan ZN ya. Okey, parti-partikan ZN. Bukannya level ni, level bawah ni kalau dia terus jatuh. Maksudnya 2 kita dah habis dan kita dalam 1, 2, 3 dalam 3. Itu adalah indeks dinamik. Itu adalah indeks dinamik ya. Bond sedang jatuh, kita akan ada indeks yang naik. Kalau okey, satu lagi ya. Satu lagi. Dengar ni. Kalau anda tengok ZN ni jatuh, kita tak tengok. ZN ni jatuh. Okey. Dengar. Ini jatuh. Anda dapati saham pun jatuh. Anda dapati saham pun jatuh. Itu apa dinamik? Deep sangat. Kalau anda dapati ZN ni jatuh, US 500 pun jatuh, bond jatuh, indeks pun jatuh. Dia pernah jadi. Ini pernah jadi masa ni. Masa sini ya. ZN tengok. Ni ya. Ni ZN. Ini US 500. Okey, masa ni. Okey, masa ni ya. Masa ni. Yang ini. Yang ini jatuh. Yang sini pun jatuh. Dia pernah jadi. Yang ini pun jatuh.
apa yang akan meroket waktu tu? US dollar, flight to quality. Itu mula-mula yen dynamic, lepas tu kita akan ada dollar. Waktu tu anda akan dapati dollar. Gold kena sell. Tak ada cerita risk off. Itu flight to quality. Ni dollar. Itu cash. Orang tak nak beli apa-apa dah. Aku simpan duit dalam market, broker tutup ni. Mana dia? Ni waktu dia. Ni yang anda tengok dekat Bloomberg, dekat mana kata market nak Wall Street nak tutup dah. Lagi tak tahu. Kalau itu bukan Aisyah, itu bukan yen dynamic, itu dollar. Ini kalau dia dua-dua market jatuh, bond jatuh, indeks saham jatuh, bukannya cerita yen lah. Orang semua macam kita keluar duit semua daripada anda withdraw. Anda mula-mula nak keluar daripada position kan, anda akan tukar US dollar dulu. Tu dollar. Itu extreme dollar. Extreme dollar waktu tu. Bitcoin dengan gold ada correlation lagi tak? Not really. To some extent ya. Tapi susah nak guna correlation dia, Wimon, sebab ada masa dia correlate, ada masa tak. So payah kita nak kata dia ada correlation ke tak. Nampak ni? Kalau anda dapati yang ni tadi jatuh, sini jatuh, anda terus fikir US dollar. US dollar melayang. Boleh? Ini dari chart. Kalau anda dapati dua-dua tu jatuh. Gold, tak ada cerita gold. Gold pingsan. Pada waktu tu gold pingsan. Dengan gold kena tapau. Time frame daily. Dengan gold kena tapau tu waktu ni. Dengan gold mula-mula. Then lepas tu tengok gold ni waktu ni waktu ni. Bukan apa sebab US dollar. Lepas tu baru gold naik. Bila the moment ada nampak US dollar start lemah, belilah gold waktu tu. Belilah gold waktu tu. Belilah indeks. Siapa kata indeks naik, gold tak naik? Ni naik. Orang start masuk market balik. Buy everything. Itu masa dia. Ini yang flight to quality. Nampak? Kalau ada nampak indeks jatuh, saham pun bond pun jatuh, dollar. Duit nak pergi mana? Instrumen tetap pun teruk, instrumen naik turun, variable instrumen pun teruk, orang pergi kat cash lah. Cash paling banyak US dollar. Yen tetap kuat tapi kalah dengan dollar. Yen pair yen lain, semua pair yen lain, AJ jatuh, EJ apa semua jatuh. Kecuali EJ tak. EJ sebab liquidity tinggi, jadi EJ masih disokong. Anda akan dapati Euro JPY tak jatuh sangat. Euro JPY will be bertahan sikit waktu tu. Sebab dia adalah satu funding currency tau. Ni Euro JPY tengok. Ni waktu ni Euro JPY bertahan. Euro JPY bertahan kat situ. Anda tengok lain, meriah. Tengok AUD JPY demam ke pialu tu. AUD JPY ni waktu ni. AUD JPY habis. Sini. Tengok satu saat pun boleh Ikram. Tapi macam mana nak tengok dia dekat sangat? Boleh, satu saat pun boleh. Tapi kita nak tengok macam mana satu saat punya chart. Boleh. Tapi macam mana kita nak tengok chart dia? Boleh je. Tak payah tengok time frame daily. Time frame satu saat pun boleh. Tapi
chart dia tak lengkap. 1 minit pun boleh. Boleh je. Apa chart atas tu tak ada? Boleh je. Cumanya dia duk bertukar-tukar lah. Macam anda tengok CRS, duk bertukar. Sekejap anda kata yen, sekejap anda kata dolar. Boleh je. Tapi kena cepat lah. Itu je. Saya sedang ceritakan general dia. Kalau anda dapati ZN jatuh macam ni, sini pun 1 minit jatuh, anda akan dapati dolar naik. Sekarang ni tengok. ZN jatuh, US 500 jatuh, dolar naik. Ini 1 minit. 1 minit. Sama je. ADJPY. Jatuh. Boleh je. 1 minit pun boleh. Boleh. Ni. Ni jatuh. Ni jatuh. Ni naik. Boleh je. Sama je. Ni naik. Dia tak nak lukis kan, Syah. Tapi boleh je. Tapi juling lah mata. Betul. Sekejap, dia jadi lain lagi dah. Sekejap, sebab structure dia ataupun support resistance dia terlalu dekat. Dia boleh je. Sama je. Tengok, ni jatuh, dolar naik. Sebab duit kena pergi somewhere. Duit akan pergi somewhere. Kalau ini dah sampai support naik, ini start ini tak naik, dolar boleh kuat. AUD/JPY jatuh. Dia ingat 3 indeks yen US dollar. Indeks yen US dollar. Pian ada rekod, boleh tengok nanti kita punya sesi ni ya. Apa yang saya duk ulang-ulang ni. Mungkin masa live ni susah sikit nak tangkap. Kita dah lebih time rupanya. Semua tengah nganga je. Kita sambung esok hari. Kita akan cerita pasal instrumen pasaran. Saya bagi lebih kurang tadi ya. Jadi kita sambung topik ni pada esok hari. Pukul 9 semua senyap. Tak ada orang tukar remind. Labur dalam satu sistem. Dagangkan sistem anda. Kita tengah tunggu untuk minyak tadi ya. Dan juga indeks ke bawah untuk jumpa pada esok hari. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Terima kasih.